Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peserta. Sesi kali ini kita akan berkongsi ilmu berkenaan satu lagi kaedah dalam pembelajaran dan pengajaran, iaitu pembelajaran dan pembelajaran terbeza. Apakah maksud pembelajaran terbeza? Pembelajaran terbeza merupakan satu kaedah yang membezakan atau mengubah suai pengajaran untuk memenuhi keperluan individu. Sama ada guru membezakan kandungan pelajaran, proses, hasil atau persekitaran pembelajaran, pentaksiran berterusan dan kerja kumpulan yang fleksibel menjadikannya satu pendekatan pengajaran yang berjaya. 4 objektif pembelajaran terbeza iaitu: pertama, memberi pemahaman kepada guru, hak belajar secara optimum mengikut aras atau situasi murid. Kedua, memberi pemahaman kepada guru melaksanakan pembelajaran terbeza. Yang ketiga, sebagai satu kaedah kepada guru dalam menyelesaikan kandungan asas kurikulum mata pelajaran. Dan yang keempat iaitu mengaplikasi pembelajaran terbeza dalam PDPC selari dengan kriteria tahap kualiti standard 4 SKPMG2. Tujuan pengajaran dan pembelajaran terbeza adalah untuk meningkatkan kesedaran kendiri murid, menggalakkan keterlibatan murid dalam PDPC, membantu murid belajar dengan cekap dan memperoleh kefahaman yang mendalam. Seterusnya, dapat mencetuskan minat murid untuk belajar dan akhirnya, akan dapat membaiki hasil pembelajaran. Mengapa perlu pengajaran dan pembelajaran terbeza? Kerana murid-murid mempunyai pelbagai keperluan, latar belakang pendidikan yang berbeza, kemahiran bahasa yang berbeza, jangka masa tumpuan minat yang juga berbeza, dan kerana murid mempunyai latar belakang budaya yang berbeza. Apakah aspek asas yang guru perlu ada untuk membezakan pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah? Pertama, guru perlu mengenal pasti keperluan setiap murid. Oleh itu, guru perlu menjalankan aktiviti atau tugasan yang bersesuaian, kerja berkumpulan yang bersesuaian, dan menjalankan pentaksiran yang berterusan. Yang kedua, guru perlu menguasai kurikulum berdasarkan DSKP mengikut kelas yang diajar. Seterusnya, yang ketiga, guru perlu menggunakan pengetahuan untuk menyokong pembelajaran setiap murid. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan isi kandungan mata pelajaran, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan isi kandungan pedagogi. Lima elemen terbeza dalam PDPC, iaitu yang pertama, isi kandungan, yang kedua, proses pembelajaran dan pengajaran, dan yang ketiga pula ialah produk atau hasil pembelajaran. Seterusnya, persekitaran pembelajaran, dan yang kelima ialah emosi. Bagaimana guru membezakan pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah untuk elemen isi kandungan pelajaran? Guru perlu mengubah suai isi kandungan pelajaran dan kuantiti bahan serta sumber pembelajaran mengikut aras keupayaan murid atau keperluan aktiviti. Guru juga perlu mengubah suai bagaimana isi pelajaran disampaikan mengikut aras keupayaan murid. Sebagai contoh, objektif pembelajaran guru matematik ialah menyelesaikan 3 langkah persamaan linear. Kumpulan 1, murid mengikut setiap langkah untuk menyelesaikan satu persamaan linear yang diberi. Kumpulan 2 pula, murid mempelajari ketiga-tiga langkah untuk menyelesaikan satu persamaan linear yang diberi. Kemudian mengaplikasikan langkah yang dipelajari untuk menyelesaikan persamaan linear yang lain dalam kumpulan kecil. Bagaimana pula, guru membezakan pembelajaran pengajaran dalam bilik darjah. Untuk elemen, proses pembelajaran dan pengajaran, guru perlu mengubah suai bagaimana murid memperoleh maklumat yang diberi melalui beberapa aktiviti dan tugasan yang diberi. Sebagai contoh, objektif pembelajaran guru matematik ialah menyelesaikan 3 langkah persamaan linear. Kumpulan 1, murid mempelajari 3 langkah penyelesaian persamaan linear melalui pembentangan PowerPoint. Kumpulan 2 pula, murid mengakses laman sesawang matematik dan cuba mengaplikasikan 3 langkah persamaan linear dalam menyelesaikan latihan atas tarian yang diberi. Bagaimana guru membezakan pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah untuk elemen hasil pembelajaran? Guru perlu mengubah suai cara bagaimana murid tunjukkan yang mereka tahu, faham, dan boleh menyampaikan semula isi kandungan pelajaran yang telah mereka pelajari. Dengan menggunakan contoh objektif pembelajaran yang sama,
Kumpulan 1, murid membuat pembentangan 3 langkah penyelesaian persamaan linear. Manakala kumpulan 2, murid membuat pembentangan dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Bagaimana 3 langkah penyelesaian 2 persamaan linear diperoleh? Bagaimana pula guru membezakan pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah? Untuk elemen persekitaran pembelajaran, guru perlu mengubah suai PDP mengikut suasana dan persekitaran bilik darjah. Contohnya, guru merancang aktiviti mengikuti kesesuaian ruang dan suasana bilik darjah. Guru menggunakan bahan atau sumber pembelajaran yang mudah diperoleh dan bersesuaian dengan persekitaran bilik darjah. Bagaimana guru membezakan pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah untuk elemen emosi dan perasaan murid? Guru perlu mengubah suai PDP mengikut kesesuaian emosi dan perasaan murid kerana ianya akan memberi kesan terhadap pembelajaran murid. Contohnya, guru memberi peluang dan ruang yang sama rata kepada semua murid untuk menjawab soalan yang dikemukakan, dan guru memberi kebebasan dan peluang yang sama rata kepada semua murid untuk mempamerkan hasil kerja mereka tanpa pilih kasih. Berikut adalah contoh RPH dan aktiviti pembelajaran terbeza. Berdasarkan DSKP, standard pembelajaran yang sama tetapi kriteria pembelajarannya perlu dikaji dan diolah untuk mengaplikasikan terbeza kandungan, terbeza proses atau terbeza produk. Ini adalah contoh penulisan bahan pembelajaran terbeza mata pelajaran matematik tahun 2. Aktiviti yang dirancang adalah berdasarkan pembelajaran terbeza dari segi kandungan, proses dan produk. Sebelum merancang aktiviti, guru perlu mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Selain itu, objektif pembelajaran merujuk standard pembelajaran manakala kriteria kejayaan pula merujuk objektif pembelajaran. Tempoh masa yang dicadangkan untuk langkah pertama atau pemula hanya 5 minit sahaja. Langkah kedua iaitu perkembangan yang menunjukkan berlakunya aktiviti pembelajaran terbeza, terbeza proses dan terbeza produk. Pembelajaran terbeza dapat dilihat daripada beberapa contoh aktiviti seperti di dalam gambar. Melalui contoh gambar, terdapat perbezaan antara tugasan dan hasil kerja murid antara kumpulan. Berikut adalah kitaran pembelajaran dan faktor keputusan yang boleh digunakan dalam membuat perancangan dan pembelajaran terbeza dalam sesuatu sesi PDP. Seseorang guru boleh merancang persekitaran pembelajaran yang sesuai bergantung kepada situasi murid dan tema pengajaran. Pra-pentaksiran juga boleh dijalankan bagi melihat atau mengetahui status murid. Seterusnya, guru perlu merancang PDPC berpandukan DSKP dan membuat pertimbangan untuk membezakan dari segi isi kandungan, proses atau produk. Setelah PDPC dijalankan seperti mana yang dirancang, penilaian sumatif boleh dijalankan bagi mengetahui keberkesanan pengajaran untuk tindakan selanjutnya. Demikianlah penerangan mengenai pembelajaran terbeza. Semoga memberi manfaat kepada semua guru dalam melaksanakan PDPC di sekolah. Sekian, terima kasih.